Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana, ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan-urusan kehidupan kami. Wahlul 'uqdatan min alsinatina, ya Allah ya Tuhan kami, kau rungkaikanlah segala simpulan-simpulan di lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, mudah-mudahan mereka memahami kata-kata kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan semua apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sihat? Alhamdulillah. Yang saya muliakan lagi saya hormati Al-Fadil ayahanda Tuan Imam kita pada pagi yang penuh barakah ini. Masya Allah, bacaan yang cukup jelas, fasih, bukan senang sebenarnya nak jadi imam pagi Jumaat ni tuan-tuan. Saya sendiri pun kalau jadi imam di Kajang, saya pun salah seorang daripada imam di masjid di Kajang tuan-tuan. Kebetulan Kajang Covid, maka saya tak boleh masuk ke Kajang. Bila subuh pagi Jumaat tu, kalau nak jadi imam tuan-tuan, 3 kali saya mengulang baca surah As-Sajdah dengan surah Al-Insan. Dan malam tu tuan-tuan kalau tidur yang tidak lena. Itu saya bercerita tentang saya orang muda. Jadi bila mana lihat ayahanda Tuan Imam tadi, Masya Allah, saya cukup kagum lah. Kita tak tahu tu berapa kali Tuan Imam tu malam tadi entah dapat tidur lena ke tak dapat tidur lena tu. Mengulang berapa kali tu kita tak tahu. Kita kena tanya Tuan Imam sendiri macam mana pengalaman nak jadi imam. Sebab tu kita kadang-kadang, bila kadang-kadang Tuan Imam terlupa tu biasa tuan-tuan. Saya sendiri ada je terlupa. Kadang-kadang dah mengulang 3 kali pun terlupa juga. Jadi kita kena maafkanlah. Samihu, yang dikata orang kata samihu. Tak apalah, maafkanlah. Sebab biasalah Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadikan kita dalam kehidupan ini sentiasa untuk kita memperbaiki. Jadi sebab itulah dalam hidup ini kadang-kadang Allah berikan kepada kita kelemahan-kelemahan tertentu, bukan untuk menzahirkan kelemahan kita sebenarnya, kerana Allah nak bagi kita peluang untuk kita sentiasa memperbaiki. Itu saja. Ibu-ibu, ayah-ayah, maklong, paklong, pak pangah, mak ngah, kalau ada kat sini pangkat apa, maklang, paklang, pak ucu, mak ucu, pak uda, mak uda, pak andak. Kalau orang Perak ada pak andak, mak andak. Sini ada pak andak ke tidak? Ada juga sini, kan di Perak saja ada pak andak. Yang mana-mana tak disebut gelaran tu jangan marahlah tuan-tuan. Pak usu dan mak usu yang dirahmati oleh Allah sekalian. Saya mukadimahkan pagi ini untuk ta'aruf diri saya sekejap. Boleh tak ibu-ibu ayah? Boleh tak sekejap? 30 saat lah lebih kurang. Ana akhukum fillah Salahuddin bin Muhammad Nur, berasal daripada Kampung Serkam, Melaka. Datuk saya orang Farid Yusof. Farid Yusof dalam dekat apa, saya ada balai polis dulu, ada pondok polis masuk ke dalam.
Kalau mungkin siapa-siapa yang sempat dengan zaman arwah atuk saya dulu, atuk saya dulu penolong qadhi dekat pejabat Qadhi Muar, namanya Ustaz Haji Afandi bin Haji Anwar. Masa saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, saya selalulah ikut atuk ni pergi ngajar, antaranya Masjid Muar, kadang-kadang Masjid Air Hitam, ya. Kalau mengajar di tempat yang jauh-jauh tu, pukul 5.30 lagi dah ikut dah naik kereta dia. Dan atuk saya ni pula, dia kalau bawa kereta, dia tak laju. Paling laju dia bawa 60 km sejam je. Padahal zaman tu dia beli kereta Mercedes. Zaman tu orang kalau pakai Mercedes biasanya bawa tu laju lah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ni. Tapi dia kalau bawa kereta 60 km sejam. Jadi kalau datuk saya memandu ni tuan-tuan, lagi Air Hitam, dia kena keluar awal, pukul 5 petang dah keluar dah. Padahal nak ngajar waktu merik kan pukul 7.30, 2 jam setengah lagi dia dah keluar dah. Kadang-kadang nak ngajar Batu Pahat je, pukul 5.30 dah keluar dah. Jadi kalau nak tahu atuk saya memandu tuan-tuan, kalau tengok belakang kereta dia penuh, kereta belakang bersusun, tu kereta atuk saya lah tu. Sebab apa? Sebab jalan daripada Muar nak pergi ke Batu Pahat ni tuan-tuan, kebanyakannya double line. Jadi orang-orang sini semuanya bersopan santun. Selagi tak jumpa line yang putus-putus tu, dia takkan potong. Jadi panjanglah kereta sampai dekat setengah kilometer, ya. Dan satu daripada perangai atuk saya ni, kalau minyak kereta dia dah merah, dia tak akan isi minyak lagi. Kadang-kadang kita duduk dalam kereta ni, terberhenti ke kereta ni kan kejap di tengah jalan, dia kata. Dan banyak kali rupanya terhenti rupanya, tak cukup minyak. Tapi subhanallah tuan-tuan, zaman-zaman dulu ni, tahu saya cerita tahun 90-an, awal 90-an, bila kereta dia habis minyak, ada je hamba Allah ke makhluk ke yang mana-mana, motor ke singgah lalu bantu dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itulah mukaddimah ta'aruf ringkas tentang diri saya tuan-tuan, ya. Dan saya hari ni sekarang ni berkhidmat di Institut Pendidikan Guru di Batu Pahat, ataupun IPG Teknik, IPG Tun Hussein On, Sebelum ni saya berkhidmat di IPG Islam Bangi, dan saya dah berpindah ke IPG Tun Hussein On, dan hari ni saya duduk dekat Taman Seri Temenggung Muar, dekat je tuan-tuan. Saya mulakan dan mukaddimahkan kuliah kita pada pagi ini, ahli jawatankuasa semua, tuan pengerusi dan ibu-ibu ayah sekalian, dengan menyebut dan ingin berkongsikan kepada ibu-ibu ayah satu motivasi, satu hadis yang boleh bagi motivasi pada ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Sebenarnya saya seronok jumpa ibu-ibu ayah ni. Sebab apa? Ya, wajah orang yang datang solat subuh pagi Jumaat pula tu, sebenarnya orang-orang yang Allah pilih sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok wajah ayah-ayah ni semua pagi-pagi ni, walaupun dia tak senyum mana pun, tetapi nampak nur dekat wajah tu. Ibu-ibu walaupun pagi ni tak sempat touch up pun tak apa masalah, tak ada masalah ibu. Nampak cantik dah wajah ibu-ibu tu. Jadi tak payah keluarkan bedak makeup daripada beg tangan tu. Jadi rupa saya tahu rahsia ibu-ibu ni, kenapa beg tangan dia makin lama makin besar. Rupanya lagi banyak dia punya aksesori yang dia nak bubuh bila. Kita kadang-kadang kenapalah, dulu zaman dulu kecil-kecil, kenapa nenek ni bawa beg tangan besar-besar, makin tua makin besar beg tangan ni. Rupanya ada rahsia di sebalik itu. Tak payah cerita rahsia tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa, tidaklah berkumpul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum, satu penduduk, satu masyarakat, fi baitin min buyutillah, pada mana-mana rumah yang disebut sebagai rumah Allah, sama ada dia masjid ataupun dia surau, ataupun dia surau yang dibuat solat Jumaat, apa sahaja tempat yang disebut sebagai Baitullah. Kalaulah ada satu penduduk ataupun satu masyarakat ataupun satu manusia
yang dia berkumpul di dalam rumah Allah macam kita duduk pagi-pagi ni tuan-tuan, melainkan Allah bagi kepada dia 4 kelebihan. Ibu-ibu perasan tak? Ada tak 4 kelebihan ni dalam diri kita? Ayah-ayah perasan tak 4 benda ni ada tak dalam diri kita? Kalau ada, maknanya benarlah kita telah mendapat nikmat yang Nabi sebutkan ini. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Rasulullah kata, Allah akan berikan kepada kita ni, orang yang duduk dalam masjid dengan kuliah agama, yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir tadi, kita duduk dengan tuan imam, kita berzikir macam-macam, kita baca surah Al-Baqarah, ayat kursi, kita baca surah Al-Fatihah, macam-macam kita baca tadi. Allah pertama sekali Allah janji bagi kepada kita, nazalat alaihimus sakinah. Allah bagi kepada kita ketenangan. Kadang-kadang kita tadi, ibu-ibu ayah datang daripada rumah, ada masalah anak di asrama, masalah duit tak masuk lagi, duit elon pencen tak masuk contohnya, masalah wang rumah sewa tak bayar lagi, masalah kejap lagi nak kena pergi pasar Jawa, lauk dah habis dalam peti air, macam-macam masalah. Tapi tak percaya tuan-tuan, bila tuan-tuan datang saja di rumah Allah, ibu-ibu terutamanya, macam tak ada masalah. Sebab apa? Allah bagi ibu-ibu ketenangan. Ini janji Nabi SAW. Sebab itu kalau kita tengok ayah-ayah lah terutamanya, kalau hari Jumaat, sebelum Jumaat tu macam-macam, pergi kebunnya, pergi pasarnya beli ikan, balik rumah siang ikan, bantu kemas segala-galanya, sapu halaman rumah. Tapi bila dalam keadaan serabut begitu, bila masuk ke masjid solat Jumaat, tanya ayah-ayah yang pengalaman solat Jumaat, semuanya tenang dalam masjid pada hari Jumaat. Semua tenang, terutamanya ketika mana imam kata, ayuhan nas ittaqullah. Masa tu ketenangan berada di puncaknya. Semuanya akan tunduk setunduk-tunduknya. Begitu tenang. Masa bila ayah ni mengangkat kepalanya, bila mana imam kata, ibadallah innallah, yang penghujung tu, bila yang dah nak qamat tu, baru ayah ni dia seolah-olah Allah bagi kepada mereka nikmat ketenangan bila berada dalam rumah-rumah Allah. Tak percaya, kalau kita nak perhatikan, kalau kita nak mudah tertidur ni, bukan di tempat lain, di rumah Allah paling mudah tertidur. Dan mudah tertidur rumah Allah bukan satu kehinaan, satu rahmat. Bukankah Nabi kata, kalau kita duduk dalam rumah, masuk rumah Allah, kita niat iktikaf, walaupun kita tertidur tetap dapat pahala. Ini saya bagi rahsia ni, kalau kita nak mengejar malam-malam Lailatul Qadar kan, antara sunnah Nabi akan tidur di ajak ajak sahabat-sahabat dia bangun qiyamul lail pada malam-malam ganjil. Jadi antara sunnah Nabi ni akan iktikaf. Pada 10 malam terakhir tu Nabi akan iktikaf di masjid Nabi. Jadi sunnah kita ni pada 10 malam terakhir iktikaf di masjid Nabi. Rupanya apa rahsianya tuan-tuan? Rahsianya, kalau malam yang kita nak iktikaf tu kebetulan malam tu malam Lailatul Qadar, kita masa masuk masjid ni tadi, kita dah niat iktikaf dah ni. Kita pun malam tu mula-mula semangat zikir ni, mula-mula solat sunat, lepas tu zikir, bawa tasbih. Tasbih bukan yang 100 tu tuan-tuan, kita bawa malam ni tasbih yang 1000, yang panjang tu, yang bergulung-gulung tu. Suami isteri kata kat suami, abang buat tasbih tu panjang sangat tu, tak terkena kaki ke? Tak terjatuh ke nanti kan, terbelit kaki? Tak, ni malam ni abang nak zikir ni. Malam Lailatul Qadar, malam 27 ni. Setengah jam kita zikir tuan-tuan. Kerana masjid ni tempat ketenangan, maka kita pun terlelap. Terlelap sedar-sedar bila? Lagi 5 minit Pak Bilal datang kejut nak azan kat masjid. Kita pun dalam poket ada buah kurma 2 biji dengan air secawan. Sempat minum je, sempat makan buah kurma, minum air secawan, Bilal pun azan. Allah, kita kata, agaknya terlepaslah saya Lailatul Qadar malam ni. Tak apa tuan-tuan, pasal duduk dalam masjid niat iktikaf, kita kalau malam tu Lailatul Qadar sekalipun tetap dapat pahala tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita bila duduk dalam masjid niat iktikaf, walaupun tertidur tetap dapat pahala.
Lepas tu lah tuan-tuan, kalau senang, kalau nak dapat malam Lailatul Qadar tuan-tuan, 10 malam terakhir tidur kat masjid je. Isi siap-siap dah, siap beg, pasang beg, susunkan baju suami, abang jangan balik 10 hari ni, duduk kat masjid. Tapi ibu-ibu jangan kecil hati ayah-ayah, gurau Pertama, Allah bagi kepada kita ketenangan. Yang kedua, wa hasyiathumur rahmah, Allah turunkan kepada kita rahmat-rahmatnya. Rahmat ni macam-macam tuan-tuan. Kita ni bukan sihat sangat, tetapi bila kita duduk dekat masjid, boleh solat sunat sebelum subuh, boleh solat subuh berimamkan imam yang baca surah As-Sajdah. Padahal kalau kita solat dekat rumah tuan-tuan, 2 rakaat solat sunat, nak baca surah selepas Fatihah pun kita tak mampu kadang-kadang. Jadi bila kita duduk masjid, Allah bagi kita rahmat. Walaupun imam baca panjang tadi, mampu untuk kita berdiri. Kalau kita tengok, kalau kat rumah lah tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah, kalau cuba kita solat tarawih dekat rumah, baru ni Covid kan, kita semua pakat jadi imam dekat rumah belaka. Cuba kita tengok, kita solat tarawih kat rumah, sama tak kekuatan kita masa kita solat dalam masjid? Beza tuan-tuan. Berapa ramai ibu-ibu ayah-ayah masa time Covid baru ni boleh solat tarawih 20 rakaat? Berapa ramai? Dan berapa malam? Tapi kalau kita duduk solat dekat masjid tuan-tuan, 20 rakaat selama je. Dan tempat yang paling barakah lagi ialah di Masjidil Haram dengan Masjid Nabi. Kita yang kalau kat kampung kita tak pernah buat solat tarawih 20 rakaat. Kalau boleh buat pun boleh kira lah berapa malam. Tiba-tiba tahun tu kita pergi umrah, Pak Imam di Masjid Haram tu baca satu malam 1 juzuk. Masjid Nabi pun satu malam 1 juzuk. Tapi tuan-tuan, barakah rahmat Allah ni turun ni pada kita ni. Duduk dekat tempat yang mulia ni tuan-tuan, kita boleh solat sunat tarawih 20 rakaat campur 3 rakaat solat witir di Masjidil Haram, sedangkan mereka habiskan satu malam 1 juzuk. Perasan tak ibu-ibu ayah? Macam mana boleh jadi macam tu? Kerana rahmat Allah turun pada kita. Kadang-kadang kita sebelum datang ke masjid ni ada masalah. Dengan asbab kita duduk dalam rumah Allah, balik tiba-tiba masalah tu selesai. Itu juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita nak bercerita tentang rahmat, sangat luas. Anak berjaya dalam pelajaran, itu tanda kita dapat rahmat. Allah bagi kita rezeki yang melimpah ruah, rahmat. Allah bagi kita ketenangan dalam hidup, itu satu rahmat. Allah bagi kita kehidupan yang tidak pernah ada masalah, itu satu rahmat. Allah bagi kita jiran-jiran yang baik, semuanya baik dengan kita, satu rahmat. Allah bagi kita sahabat-sahabat yang baik, yang sentiasa mendoakan kita, satu rahmat tuan-tuan. Rahmat ini satu perkataan yang cukup luas untuk ditarifkan. Yang ketiga, yang ini istimewa tuan-tuan. Ini istimewa ibu-ibu ayah. Wa haffathumul malaikah. Allah para malaikat akan duduk bersama dengan kita dan mereka akan mengibarkan sayap-sayap mereka, menutup ataupun mengibarkan sayap-sayap mereka, tanda mereka redha dan mendoakan kita. Kita duduk dalam rumah Allah, kita duduk bersama dengan para malaikat. Sebab tu depan saya ni kosong. Ibu-ibu jangan risau kenapa kosong depan. Ayah-ayah ni semua orang baik-baik ni. Dia orang kata tidak mementingkan diri sendiri. Dia bagi tetamu-tetamu Allah duduk depan semua. Kata ayah-ayah kata, ustaz ni saja nak pergi aku. Sebenarnya aku nak duduk kat dinding ni sebenarnya. Maklumlah dah berusia kan. Bila dah berusia ni kita kena raih ibu-ibu ayah-ayah ni. Itu pun mujur dapat duduk tu. Walaupun bersandar kat dinding tak apalah ayah, sandar kat dinding pun tak apalah. Itu pun mujur duduk tu. Kalau ayah tu kata dia buat angin, dia kata tak nak lah, nak terus balik je pagi ni. Ni pagi Jumaat tadi dah berdiri lama, nak balik je, nak terus baring atas katil. Tapi alhamdulillah ibu-ibu ayah-ayah sanggup tunggu, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu ayah, bila kita duduk kita dah tahu Allah dah jamin dalam majlis ilmu ni ada para malaikat. Kalau ada hajat, ada keperluan, ada doa yang ingin disampaikan, doalah ibu-ibu. Sambil-sambil duduk tu doalah pada Allah, sebab yang mengaminkan doa kita silap-silap air bulan para malaikat.
Apakah makhluk yang paling mulia di dunia ini selepas para nabi dan rasul? Melainkan para malaikat yang maksum yang tidak melakukan dosa. Sebab itu kadang-kadang bila kita duduk di rumah Allah, kita doa, tiba-tiba Allah makbulkan doa kita. Tak tahu macam mana doa tu boleh. Kalau duduk kat rumah doa payah nak makbul. Duduk rumah Allah, Allah makbul. Saya bila bulan Ramadan itu, kan Covid dekat sini ibu-ibu, ayah-ayah. Allah uji saya gout. Selalu gout ni 3 hari dah baik. Tapi masa bulan Ramadan itu gout 2 minggu tak baik-baik. 2 minggu tak baik-baik. Selang beberapa lama saya makan ubat macam-macam, ubat lah, pantang segala-galanya, tak baik. Saya dulu pernah teringat dulu tahun lepas bila saya gout, saya pergi jadi imam. Pagi sebelum datang tu, jalan tu berdengkut-dengkut lah ibu-ibu ayah ni. Jalan tu tak sempurna lah, macam jalan ketam tu. Lepas sahaja solat subuh, mengimamkan solat subuh, diaminkan oleh jemaah yang duduk dekat belakang, bangkit daripada solat subuh, saya punya separuh daripada kesakitan gout tu hilang. Berkat doa ibu-ibu dan ayah-ayah yang mengaminkan doa saya. Sebab itu kalau saya lihat dalam saf pertama kedua ni, wajah-wajah ayah-ayah ni, saya cukup hormat dan saya muliakan, kerana wajah-wajah inilah yang bukan saja-saja duduk kat depan ni, tetapi mereka merupakan pilihan-pilihan dan tetamu-tetamu terpilih yang Allah takdirkan mereka duduk dekat saf depan. Siapa yang pernah duduk dekat saf depan ni dulu sebelum ibu-ibu ayah kita? Sebelum ibu ayah duduk, sebelum siapa? Orang-orang yang terpilih juga. Datuk nenek moyang kita yang saleh-saleh dulu, mereka pilih saf depan ke saf belakang? Orang yang dulu-dulu kali kadang-kadang datang sejam sebelum nak salat, mereka dah mula duduk memenuhi saf-saf yang depan. Hari ini kita datang, kita duduk dekat tempat kesan, ataupun orang Arab sebut atharus salihin, kesan-kesan orang saleh. Mudah-mudahan bila kita duduk dekat tempat kesan orang saleh ini, kita dapat barakah mereka. Siapa yang kata macam tu? Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, ibu-ibu ayah, kenalkan Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Apa kata Imam Malik? Bila mana Imam Malik duduk dekat kota Madinah, beliau tak pernah memakai selipar ataupun sepatu beliau di atas tanah di perkarangan ataupun kawasan Masjidil Haram. Beliau akan berjalan tanpa kasut bila orang tanya. Dan beliau tak pernah naik kuda di atas bumi Madinah, melainkan di luar pinggir Madinah barulah beliau akan naik ataupun menunggang kuda. Bila ditanya Imam Malik, kenapa tuan tidak menunggang kuda di Madinah, tidak pakai selipar di kawasan pesisiran Masjid Nabi? Dia kata, bagaimana mungkin aku nak memakai sepatu ataupun selipar sedangkan di bawah perut bumi Madinah ini ada insan yang mulia, yang tersemadi dan dimakamkan di bawahnya. Dan aku mengharapkan sekiranya aku berjalan di atas bumi Madinah, tapak kakiku ini akan mengenai tapak-tapak kaki yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, percayalah cakap saya, orang yang selalu mengamalkan duduk di saf antara yang terawal di hadapan, biasanya hatinya, jiwanya akan dibimbing dan mendapat petunjuk. Kadang-kadang bila dia diberi pilihan untuk dia buat pilihan yang melibatkan dunia dan pilihan akhirat, kadang-kadang hatinya akan berat memilih untuk akhirat. Kalau kita tadi ada pilihan, kita nak balik rumah cepat, boleh rehat cepat, tapi kadang-kadang Allah pilih dan bimbing hati kita untuk kita berada dalam rumah Allah. Semuanya kerana Allah yang telah tentu dan pilih, kerana kita ini merupakan tetamu-tetamu pilihan Allah. Sebab itulah saya, bukan kalau tidak kerana Covid, tuan-tuan, saya salam semua tuan-tuan yang ada pada hari pagi ini. Dan saya memang kalau dibagi, kalau saya buat kuliah, tuan-tuan, saya salam semua jemaah sebelum mulakan kuliah. Tapi tengok kan, bila Allah tarik satu nikmat untuk kita berjabat tangan, tuan-tuan, tuan-tuan dapat rasa tak ukhuwah itu semakin longgar? Dapat rasa tak? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, apakah yang terakhir ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarallahu fi man indah.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama kita di sisi para malaikat yang mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut nama kita. Kalau nama kita, nama tuan imam kita apa nama tadi tuan imam kita? Apa nama tuan imam kita tadi? Ibu-ibu ayah? Haji Daniel. Haji Aminuddin. Haji Aminuddin. Kita berada dalam rumah Allah, dengar kuliah ataupun kita baca Al-Quran, zikir tadi, Allah sebut di hadapan para malaikat yang mulia. Lihatlah Haji Aminuddin. Tengok para malaikat tu, hamba-Ku yang bernama Haji Aminuddin, Haji Daniel, Haji Ibrahim, Haji Sulaiman. Kalau yang kena-kenalah takut nama tu tak ada je kat surau ni, kat masjid ni. Haji Luqman, Haji Fathi, Ibu Maimunah, Ibu Sarah, Ibu Khadijah, Ibu Aisyah. Tak kena lagi Ibu Siti kena saya. Ibu Siti dah ada. Siti mesti ada ataupun Ibu Nur. Nama Nur Aisyah tapi Nur tu kena dah tu. Allah sebut nama kita, tuan-tuan. Kalau kita pergi dalam satu majlis tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan, saya cerita ni andai je. Tuan-tuan dijemput pergi dekat istana tuanku di Johor Bahru sana. Yang ada dalam majlis tuanku ni biasanya menteri-menteri besar, Perdana Menteri lah kalau ada, atau menteri-menteri kabinet dan sebagainya. Tuanku buat jamuan makan. Kita ni antara tetamu yang tuanku jemput dalam majlis itu. Maka diberilah peluang tuanku berucap. Masa tuanku mulakan ucapan, tiba-tiba tuanku sebut nama kita, tuan-tuan. Yang berhormat Perdana Menteri sahabat, tiba-tiba yang saya kasih lagi, saya muliakan Puan Hajah Maimunah binti Abdul Rahman. Kita ni yang orang biasa-biasa ni, tiba-tiba Sultan sebut nama kita di depan menteri-menteri ni, akan menyebabkan menteri-menteri itu akan pandang nak cari mana Puan Hajah Maimunah ni, mana dia Puan Hajah Maimunah binti Abdul Rahman, sampai Sultan sebut nama dia ni. Istimewanya orang ini di mata Sultan. Sampai Perdana Menteri pun silap ibu dan cari mana Puan Hajah Maimunah, nak berkenalan dengan Puan Hajah Maimunah, contohlah. Ini bukan Sultan, ini Allah sebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Allahu Akbar. Semakin kerap kita duduk dalam majlis-majlis ilmu macam ni, semakin kerap Allah sebut nama kita, semakin kerap Allah sebut. Sebab itu ada di antara hamba Allah ini, bila mana dia meninggal dunia, namanya tu dah terkenal di langit. Sebab apa? Allah sebut nama dia selalu. Tengok wahai para malaikat, hamba-Ku yang bernama Hajah Aisyah ni. Tengok wahai para malaikat, hamba-Ku yang bernama Hajah Maimunah ini. Tengok wahai para malaikat, hamba-Ku Hajah Maryam di Masjid Paling Raja ni. Takdirnya Hajah Maryam ini Allah wafatkan dia, Allah meninggalkan dia, Allah kembalikan dia di sisi Allah. Roh kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah, bila naik, bila mana malaikat Israel cabut, roh kita ni akan disambut oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat bawa satu dulang daripada emas, ada kain daripada sutera berwarna putih. Roh kita ni diletakkan di atas dulang tersebut, diletakkan di atas kain sutera tersebut. Masa orang tengah menangis ni, anak-anak keluarga-keluarga tengah nangis sebab ibu dah meninggal dunia ni, masa tu roh kita tengah bergembira naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai langit ketujuh. Setiap kali naik ke langit berbau harum, sehingga kan malaikat bertanya, bau apakah ini wahai malaikat rahmat? Jawab malaikat rahmat, inilah roh Hajah Maimunah binti Ibrahim yang baru sahaja dicabut nyawanya, yang berasal daripada Masjid Nurul Hidayah Parit Raja. Kata malaikat di langit, oh inilah ya Puan Hajah Maimunah yang kami selalu dengar namanya, Allah selalu sebut namanya. Kerana dia selalu duduk dalam rumah-rumah Allah, dia selalu berzikir di rumah-rumah Allah, dia selalu bertadarus Al-Quran di rumah-rumah Allah, dia selalu membaca tafsir, belajar tafsir di rumah Allah.
Maka bila mana roh naik ke langit, kita ni terkenal tuan-tuan macam selebriti lah tuan-tuan. Sampai dekat langit ke-7 atas bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Allah kata, bertanya dengan malaikat, roh siapa? Pada Allah Maha mengetahui. Tapi Allah nak nama kita disebut oleh malaikat rahmat itu, tanda kemuliaan. Macam kita lah, cikgu nak bagi kita hadiah nombor 1. Cikgu dah tahu dah nama kita. Cikgu dah tahu dah siapa yang dapat nombor 1 tu. Cikgu boleh bagi je tanpa sebut nama. Okey, kalau cikgu kata dijemput pelajar yang mendapat tempat pertama peperiksaan akhir tahun, kita boleh terus ke depan je. Padahal cikgu dah tahu pun nama kita. Tapi kadang-kadang cikgu kata, cuba tuan pengurusi sebutkan nama yang dapat nombor 1. Tuan pengurusi pun kata namanya Maryam binti Ibrahim, untuk mendapat hadiah di pentas. Samalah begitu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah. Allah dah tahu pun kita ni, Allah dah tahu kita mati mulia, tapi Allah nak dengar suara kita disebut oleh malaikat. Namanya Maimunah binti Ibrahim. Kata Allah, orang yang beriman ini buku amalannya gulung, letakkan dekat satu tempat yang namanya Illiyin. Innal abrara lafi illiyin. Allah sebut di dalam Al-Quran, orang-orang yang mulia ini, orang-orang yang berjaya dalam hidup dengan ketaatan, Allah bagi dia buku amalan di satu tempat namanya Illiyin. Sebab itulah ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita diberikan peluang untuk sentiasa berada di dalam rumah-rumah Allah, kenalah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih lagi aku pada pagi ini untuk berada dalam rumah-rumah-Mu ya Allah. Sebab bukan kerana kita sihat sangat kita dapat duduk dalam rumah Allah. Kita datang masjid pagi ini bukan kerana kita terlalu sihat. Yang lebih sihat anak-anak kita yang kat rumah tu. Dia lebih cergas daripada kita. Bukan kerana kita ni ada kenderaan yang paling mewah kita dapat datang ke rumah Allah. Kadang-kadang kita datang naik motor buruk, dah 20 tahun usia. Ada yang datang naik basikal, kayuh basikal pula tayar pancit semalam terlupa nak pump. Tapi takut terlepas pagi ni imam takbir pertama di belakang imam, kita kayuh juga. Bila tayar pancit ni maklum sajalah, basikal jadi lagi berat. Kadang-kadang dia punya rantai dia tu dah berkarat, tak sempat nak isi minyak. Bukan kerana kita ni lapang sangat banyak masa kita ni sampai kita boleh sentiasa berada di rumah Allah. Tapi percayalah ibu-ibu, ayah-ayah, kerana Allah pilih kita. Percayalah cakap saya. Saya, ibu-ibu, ayah-ayah, tahun lepas 2 tahun lepas kita Covid, di masjid saya di Sungai Ramah Dalam tuan-tuan, Kajang tu, ada beberapa malam kita buat Qiyamul Lail perdana. Bila kita lepas solat, kita bersalaman. Biasa kita salaman dengan jemaah yang duduk saf pertama lah. Memang kita kenal orang yang duduk saf pertama ni, sebab dia lepas solat dulu memang dia akan salam dengan kita. Kita memang kenal wajah mereka satu persatu. Jadi pada malam Qiyamul Lail tu, kita buat Qiyamul Lail perdana. 1 jam sebelum nak mula Qiyamul Lail, kita katalah kita mula Qiyamul Lail pada pukul 5 pagi ataupun 4.30 pagi. 1 jam 3.30 pagi kita dah ada dekat, dah mula datang dah dekat masjid. Pak Imam pun tak sampai lagi. Pak Imam dekat-dekat nak Qiyamul Lail tu baru Pak Imam sampai. Yang saya kagum ibu-ibu, ayah-ayah, bila selesai Qiyamul Lail, lepas kita doa, zikir semua, kita pun doa, tinggal lagi 15 minit nak sahur, nak masuk subuh, nak imsak, kita pun habis tamatkan. Maka bila dah habis, kita pun buka lampu masjid. Masa tayang solat tadi, kita lampu kita samar-samarkan, kita gelapkan sikit, jadi kita tak nampaklah siapa yang sembahyang belakang kita ni. Lepas habis kita buka lampu. Bila buka lampu, bila Tuan Siap hafizahullah buka lampu masjid, saya pusing ke belakang. Yang saya cukup kagum tuan-tuan, yang duduk datang Qiyamul Lail pada malam-malam 10 terakhir Ramadan tuan-tuan, itulah orang yang selalu duduk dekat saf pertama.
Saya sampai kata Allahu Akbar, benarlah janji Allah. Kalau Allah nak bagi seorang hamba tu kelebihan mendapat malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, perhatikanlah ibadah dia pada hari-hari biasa. Kalau kita ni Allah selalu pilih kita pada bulan-bulan selain Ramadan, sentiasa duduk saf pertama, kedua, ketiga yang terawal ni, maka tuan-tuan jangan bimbang, Allah boleh bagi kita malam Lailatul Qadar. Ada hamba Allah selalu datang masjid. Bila usia dia 60 tahun lebih, tuan-tuan, Allah uji dia dengan sakit angin ahmar, stroke. Ada pun kawan-kawan kita di sini, ayah-ayah, ibu-ibu yang datang, tak mampu datang, ada saya rasa di sini. Kita datang rumah dia ziarah. Bila datang ziarah dia kan, dia pandang kita. Bila kita salam dia, kita doakan, insya-Allah mudah-mudahan sembuh, pakcik akan sembuh, ayah long akan sembuh insya-Allah. Tahun depan boleh datang, kita solat jemaah sama-sama. Bila kita sebut macam tu, ibu-ibu, ayah-ayah menangis dia. Menangis. Kita pun tanya, kenapa ayah long nangis? Dia kata, kerana saya mengharapkan, saya selalu doa pada Allah di akhir-akhir kehidupan saya nak biar kalau boleh Allah nak ambil nyawa saya, biar saya tengah solat di masjid. Tapi Allah tak berkenankan doa saya, Ustaz. Saya ni Allah uji saya dengan sakit stroke. Jangankan nak pergi masjid, saya nak solat berdiri di rumah pun tak boleh, Ustaz. Saya sembahyang pun berbantukan isteri ataupun anak-anak ambil wuduk, saya sembahyang di atas katil saya. Kadang-kadang bila bulan Ramadan dipasangkan speaker di luar rumah ni, saya dengar bacaan imam solat tarawih, saya, Ustaz, dia kata, menangis, dia kata. Menangis. Saya menangis tersedu-sedu, dia kata. Rindu nak datang ke masjid. Tapi saya tak dipilih oleh Allah untuk datang ke masjid. Kita bila jemaah kita cakap macam tu, macam mana perasaan kita? Kita tumpang rasa sedih lah. Kita tumpang rasa terharu. Saya pun kata dekat dia, ayah long, Nabi pernah sebut pada saya, apabila Allah ataupun Nabi perintahkan kamu melakukan sesuatu perkara, maka tunaikanlah mengikut kemampuan kamu. Ayah long jangan risau. Walaupun ayah long tak boleh pergi ke masjid, sebab tu saya cerita ni, tuan-tuan, sebab tu saya punya masjid, tuan-tuan, bila saya dengar kisah orang ni, saya punya masjid dulu kita sembahyang tarawih, kita buat speaker belah dalam masjid. Konon kita kata tak nak ganggu jiran-jiran ni kan, kalau buka speaker luar nanti jiran-jiran bising ada. Rupa-rupanya tidak, tuan-tuan. Jadi masjid ni saya pun rasa begitulah. Bila bulan Ramadan buat tarawih, tuan-tuan, masa takbir raya, tuan-tuan, buatlah speaker luar masjid. Kadang-kadang orang yang tak dapat datang ke masjid ni, tuan-tuan, dia dapat dengar dari jauh, speaker tu pun dah cukup daripada dia. Jangan kita putuskan terus kerinduan dia nak mendengar bacaan imam daripada masjid ni. Jangan kita putuskan. Bukalah speaker luar, biar orang yang luar sana yang tak dapat datang masjid dengar suara imam. Kadang-kadang dia ikut. Kadang-kadang ni nak baca ni, orang stroke ni nak baca Fatihah pun tak boleh sebut. Nak sebut bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kita boleh sebut. Orang stroke tak boleh sebut. Jadi kadang-kadang bila dia solat di rumah, dia sekadar ikut daripada rumah, walaupun dia taklah boleh niat berimam di rumah sebab jauh, tapi sekadar dia mengikuti, itu pun sudah jadi satu nikmat dan rahmat buat diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu mukaddimah saya pagi ni. Belum mengajar lagi, baru nak buka kitab. Boleh ibu-ibu? Takut ibu-ibu kata ni pukul berapa nak habis, Ustaz? Baru mukaddimah dah dekat setengah jam dah, lebih setengah jam. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah sekalian,
sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Mari kita sama-sama berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak ibu-ibu ayah? Kita akan buat selawat 3 kali lah, kita baca selawat 3 kali. Ibu-ibu boleh ikut sama-sama. Okey. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dengar suara ayah semua, masya-Allah, merdu. Fasih orang sini kalau menyebut, masya-Allah. Jadi ibu-ibu ayah, saya nak kongsikan kepada ibu-ibu ayah satu selawat. Mungkin ibu-ibu ayah dah biasa pun dengar selawat ni, tapi ini saya cerita, saya kongsikan kerana banyak kelebihan dan fadilat pada selawat ini. Nama selawat ini ibu-ibu dan ayah-ayah namanya selawat tafrijiyah. Tafrijiyah ni dalam bahasa Arab maksudnya tafrij, maknanya lepaskan kita daripada segala bebanan kehidupan, ataupun daripada segala penderitaan, daripada segala penyakit. Dan doa selawat ini kalau ada di kalangan sahabat kita yang sakit, kita suruh dia baca banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan berkat dia buat selawat ini, Allah lepaskan dia daripada penyakit. Ataupun selawat ini disebut sebagai salawat nariyah. Salawat nariyah kerana antara kelebihan selawat ini, kata para ulama, dia boleh membebaskan kita daripada api neraka. Bukan sahaja selawat ini sahaja, bahkan memang Nabi sebut dalam hadis, orang yang sentiasa membaca selawat maka Allah jadikan dia bebas daripada api neraka. Jadi kita saya sampaikan pada ibu-ibu ayah, saya baca. Kalau ibu-ibu ayah yang dah hafal, boleh ikut. Kalau saya tersilap bacaan, yang ibu-ibu ayah sedang mencatat, boleh mencatat kalau sekiranya benda ni baru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ibu-ibu ayah ikut ya. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-ra'ib ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi ibu-ibu ayah, saya cerita apa antara pengalaman orang-orang yang amalkan ilmu selawat ni. Ada seorang hamba Allah, dia cerita pada saya. Dia tak kasih saya sebut nama dia. Jadi saya tak sebut nama, tapi saya cerita mudah-mudahan bagi motivasi pada kita. Dia kata zaman di sekolah dulu, sekolah menengah, dia ni orang susah. Sekolah ni di Johor. Saya tak mau sebut nama sekolah, nanti takut tuan-tuan cari pula nama ustaz dekat sekolah tu. Di sekolah, satu sekolah agama di Johor.
Ustaz ni dia tengok anak murid ni susah, lalu dia kata apa? Dia kata kamu minggu ni jangan balik ke kampung, duduk di asrama. Ustaz tengok kamu ni susah, Ustaz nak bagi kamu duit, takut kalau Ustaz bagi kamu duit kamu tu habis. Tapi Ustaz bagi kamu kerja ataupun amalan yang mana kalau kamu amal, duit kamu tak akan habis. Lalu gurunya mengajarkanlah selawat yang saya bacakan pada ibu-ibu ayah-ayah pada pagi ini. Minta izin minum ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tanya berapa kali dia baca. Dia kata 5,000 hingga 10,000 kali. Saya sebut 5,000, 10,000, ya, ibu-ibu dekat belakang sana terus tersenyum. Masya Allah, ini tak masak nampak gaya ni. Kalau nak sebut ni je tak masak, tak siang ikan. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu buat, kalau ibu-ibu dah mahir, ayah-ayah dah mahir, 100 kali, kalau kita boleh baca 100 kali, lebih kurang 15 minit. 100 kali 15 minit. Kalau 1000 kali berapa minit? 15 minit kali 10, 150 minit. Maksudnya sejam setengah. Sejam setengah 1000 kali. Kalau 5,000 kali 6 jam lebih kurang 6 jam. 10,000 lebih kurang 10 jam lah. Dia baca, dia kata 5 hingga 10,000 satu malam ni dia baca. Satu malam dia amal. Malam tu dia tak tidur, dia kata dia amal 5 hingga 10,000 kali kata. Esoknya tuan-tuan, dia kata dia cerita pengalaman ni. Besoknya tuan-tuan, dia pergi lalu dekat, kawan-kawan semua dah balik, dia duduk kat asrama, dia pergi dekat tepi jalan. Zaman-zaman dulu mana ada jalan-jalan apa, tepi tu tanah merah, tanah gravel, tanah apa, dia sebelum buat rumah tu orang letak tanah batu-batu putih-putih tu kan. Sebelum kita nak tar jalan kan, dia letak batu putih dulu kan, yang bagi keras tu. Batu apa saya pun tak tahu apa nama dia sebut. Batu apa? Kasaran. Batu kasaran. Dia kata masih di jalan dekat tepi tu, dia kata dia nampak di sepanjang jalan tu tuan-tuan. Masa zaman tu duit, zaman dulu duit yang paling besar duit 50 sen dia kata. Dia kata zaman dulu dia nampak, dia kata sepanjang jalan tu, dia kata tu penuh dengan duit shilling. Dia kata mula-mula dia kata dia ni mimpi ke, dia kata. Mimpi ke? Takkanlah ada orang tertumpah duit dekat sini punya banyak ni, dia kata. Dia kata ada 10 sen, ada 20 sen, ada 50 sen, tapi dia kata dia ambil yang paling besar, dia kata. Dia ambil 50 sen, dipenuhkan di poket kanan dia, penuh. Dia tengok masih ada banyak lagi, dia kutip lagi duit. Dia kata tak habis-habis, dia kata kutip. Penuh poket kiri dan kanan. Dia kata dia pun pergi ke kantin, dia pergi makan, ya, beli makanan dan apa yang dia ingin dia beli, dia kata. Dan dia kata dia masih amalkan amalan tu sampai hari ni. Dia kata sejak dia amalkan amalan tu sampai hari ni, dia tak pernah, dia kata, ada masalah duit. Kadang-kadang dia kata gaji dia kecil je, dia kata. Contohnya dia kata masa dia nak kahwin, dia kata dalam akaun memang ada 3,000 je. Dia pun keluarkan 2,900, tinggalkan baki 100. Dia hantar ke kampung nak kahwin, keluarga nak belikan hantaran lah macam-macam semua, nak buat duit hantaran zaman tu. Lepas selang seminggu, ayah dia kata ada kurang lagi RM1,000. Dalam hati dia kata duit minggu lepas tinggal 100. Tapi tak apalah, try tengok. Dia kata tengok dalam akaun ada dekat-dekat RM2,000. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ni, bila masa dia perlu je, Allah terus letak duit dalam akaun. Tapi ibu-ibu dan ayah-ayah, dia kata petuanya satu je, masa amalkan yakin dengan Allah. Yakin rezeki itu datang daripada Allah. Itu amalan pertama. Amalan terakhir kita pada pagi ni, sebab takut kita tak jumpa lagi, takut setahun lagi baru kita jumpa, Maulidur Rasul tahun depan baru kita jumpa, saya terus bagi amalan kedua. Ini amalan ni sangat bagus dan sangat mujarab dan sangat mustajab.
Sebab amal dompet ni tiba-tiba kita pun cari, kita cari dah pusing 5 kali pusing, 5 kali pusing tak jumpa-jumpa beg duit tu. Kita pun masa tu dalam duit tu, itulah duit allowance pencen kita, baru semalam ambil, nak tunggu hujung bulan. Masa tu kita hati ni tengah susah hati ni, sedih. Amalkan satu amalan. Amalan ni sangat mudah tapi sangat mustajab. Ibu-ibu dah bersedia dah tu, pen tu dah tegak dah. Ustaz ni lama sangat pula. Dia cerita pula, orang nak salin dari tadi ni amalan ni. Ibu-ibu tak payah salin, senang aja. Kalau orang meninggal, kita panggil apa? Kita baca apa kalau orang meninggal? Ya, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sekurang-kurangnya 1000 kali. Tengok pada nilai emas pula. Macam biasa hilang rantai pula. Betul kan? Pernah tak ibu-ibu pernah tercecer rantai ataupun gelang tangan kan? Kita duk rasa dalam rumah ni ada, tapi kita tak jumpa je. Tak jumpa pula, dah 15 tahun dah kita tak jumpa. Kita dah sebut dulu ada mak arwah nenek punya gelang, dah tak tahu ke mana, dah hilang kat mana tahu, duk pindah rumah. Jadi sama juga ayah-ayah kalau handphone ke, saya cerita di pengalaman beberapa kali. Pengalaman pertama tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ni, kita lagi tinggal 2 minit. Pengurusi kata 7.10 berhenti. 2 minit. Saya jadi guru. Jadi bila awal-awal tahun kita kutip duit PIBG. Jadi pada hari tu kutip duit PIBG, masa tu terkumpul dekat tangan RM3,000. Nak bagi ke pejabat dah tutup, kerani dah balik. Saya kebetulan jadi warden, balik petang. Jadi bila balik tengok pejabat dah tutup. Maka saya pun ambil keputusan, besok pagi nak bagi. Bawa balik duit RM3,000. Besok pagi bawa lah duit tu, letak dekat dalam poket baju ke poket seluar, wallahualam, tak ingat. Sampai dekat sekolah, saya pun dah round, kita jadi guru disiplin, round sana sini pergi kelas. Pukul 10 teringat nak bayar duit PIBG tu, nak bagi duit PIBG tu pada kerani ke penongkanan macam tu lah. Tiba-tiba tengok duit tak ada. Duit tu saya dah ikat dah, RM3,000 tebal, tak ada. Puas saya satu sekolah. Lalu saya pun masa tu saya dah tak tahu nak buat apa. Jumpa seorang sahabat saya ni dia memang perawat. Dia ni memang perawat. Jadi dia kata, bacalah inna lillah. Cuba anda baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya bila dengar dia cakap begitu, saya pun baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un daripada pukul 10 tu sampai pukul 1 tengah hari. Kita tak tahu berapa banyak kita baca, tapi tak berhenti ni. Baca ikut mulut, baca dalam hati. Kalau mulut tak baca, hati baca. Tak berhenti-henti baca. Ibu-ibu tahu, bila saya dah cari, saya dah pusing semua. Dekat kereta cari, bawah kereta tak jumpa. Balik sekolah pukul 2 petang. Balik sekolah, buka pintu kereta, tiba-tiba duit itu berada betul-betul bawah kereta, bawah pintu kereta. Sedangkan saya tanya makcik yang tukang sapu tadi, ada tak disapu dekat bawah kereta terjumpa duit? Dia kata dia dah sapu, tak jumpa duit. Subhanallah tuan-tuan. Saya kali pertama saya benda tu berlaku, saya terus saya kata, saya dalam banyak amalan hilang ni, belum pernah lagi amalan macam tu. Dapat tu on the spot hari tu juga. Tapi tak tahu baca berapa ribu, kita tak tahulah kan. Tapi masa baca tu, ustaz tu kata, bila anda baca innalillah, kena yakin, kena sebut ya Allah, aku yakin ya Allah. Ini tu ibu-ibu kena salin ayat ni. Kita sebut ayat ni. Sebut dalam hati pun boleh, ataupun sebut ikut mulut. Ya Allah, aku yakin ya Allah, engkau akan pulangkan duit ini ataupun barang ini walau dengan apa cara sekalipun ya Allah. Ibu kena sebut ayat tu. Ayah-ayah kena sebut ayat tu. Ya Allah, aku sangat yakin. Ibu sebut sangat yakin, lagi bagus. Aku sangat yakin ya Allah, engkau akan pulangkan barang yang hilang ini walau dengan apa cara pun sekalipun. Aku sangat yakin. Ibu-ibu sebut banyak kali, sangat yakin, saya sangat yakin, saya sangat yakin.
Kadang-kadang keyakinan ini dalam hati ni dia ragu-ragu tau. Kena sebut dekat mulut baru dia lebih bertambah yakin. Jadi bila mulut dah sebut banyak kali, jadi hati tu dia akan terikut. Gitu. Kali kedua saya hilang handphone dekat Mekah, dekat Madinah. Yang ni cerita kan habis pula masa kan. Kita sambung tahun depan boleh ibu-ibu ayah? Ke nak habiskan sikit lagi? Boleh? Habis sikit lagi? Sikit lagi boleh? Tuan pengurusi boleh? Boleh sikit Saya ada pesanan. Orang kita nak pergi Mekah ni, nak buat umrah, ada orang pesan lah. Macam-macam dia hantar dalam WhatsApp. Saya kata kalau ada pesanan, hantar dalam WhatsApp. Hari pertama sampai dekat Madinah, ibu-ibu ayah, saya punya handphone ni, ini saya punya dosa lah. Saya silap, saya punya salah. Sampai dekat masjid, sampai dekat Madinah, kita bawa beg masuk hotel dulu. Betul tak ibu ayah? Okay. Bila kita dah bawa beg masuk hotel, kita letak, saya boleh sementara nak tunggu ayah nak masuk bilik air, nak mandi, nak ambil wuduk kan, adik-beradik, kita ni boleh duduk dekat atas katil, buka handphone, siap pula cari SIM card Mekah. Orang lain sibuk nak bersiap pergi Masjid Madinah, kita sibuk buka handphone. Niat tu nak tengok pesanan kawan-kawan lah kan. Kok adakah kejap lagi ziarah Masjid Nabi, ziarah Nabi kan nak sampaikan pesanan si fulan bin si fulan. Buka handphone, lama mentara tunggu tu. Habis. Lepas tu letak dekat atas katil handphone tu. Memang ingat betul letak handphone tu atas katil. Ibu-ibu ayah percaya tak percaya cakap saya? Ibu ayah yang paling ingat benda handphone lah kan. Betul kat mana letak kan? Semalam letak dekat sebelah kiri, kita ingat. Sebelah kiri, isi kita kata entah abang letak kat dapur kot. Tak, abang memang ingat letak kat sini, sebelah kiri lah. Jadi handphone ni mana boleh benda yang kita tak ingat. Kita ingat kat mana kita letak. Keluar daripada bilik air, tiba-tiba handphone hilang. Cari dalam bawah katil, alihkan katil, angkat tilam, cari dalam lemari, cari dalam beg, 5 kali buka, tak jumpa handphone. Kita duduk dekat Madinah bukan lama sangat, 3 hari je kan. 3 hari biasa 3-4 malam je. 3 hari 3 malam je. Ibu-ibu ayah tahu, saya tak jumpa handphone sampai 3 hari 3 malam. Saya ni bila hari pertama hilang handphone, teruslah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah. Dekat Masjid Nabi innalillah, dekat tempat lain innalillah. Tak berhenti sebut innalillah sampailah 3 hari. Saya pun kata, masa tu saya pun masa nak pergi pagi subuh terakhir nak pukul 1 kan, lepas zuhur kan nak jalan. Bas pukul 1 kan, sebelum zuhur kan nak jalan, atau lepas zuhur, macam tu lah. Pagi tu nak pergi subuh, saya ni masa nak pergi turun daripada hotel tak jumpa ni. Saya nak sampaikan pesanan sahabat ni, nak sampaikan selawat salam sahabat ni, saya tak, nama tu tak ada. Masa tu saya turun hotel, saya tonton, saya menangis tuan. Saya menangis. Dan saya pula kebetulan 3 hari tu tak dapat pula pergi ziarah makam Nabi, tak boleh masuk Raudhah. Asal pergi je terhalang, asal pergi terhalang. Saya kata masa tu saya nangis, ya Allah, apa dosa saya ya Rasulullah? Apa dosa saya padamu ya Rasulullah? Apa dosa saya padamu ya Allah? Engkau tak izinkan aku bertemu dengan barang yang aku hilang untuk aku sampaikan pesanan untuk Rasulullah dan untuk aku bertemu dengan Rasulullah, nak duduk dekat Raudhah, nak dapat solat di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa saya? Menangis saya tuan-tuan sampai ke masjid, sampai tengah solat tu menangis. Lepas solat subuh saya pun pergi dekat Raudhah. Sampai dekat Raudhah tuan-tuan, ada satu hamba Allah, dia duduk dekat Raudhah sampai dekat-dekat pukul 7 pagi. Dia pun bangun. Padahal yang duduk dekat belakang dia punya ramai. Tiba-tiba tuan-tuan, dia panggil saya. Dia panggil saya macam ni. Dia nak keluar. Dia panggil. Saya masa tu tuan-tuan sujud syukur. Terus pergi dekat Raudhah, dapat solat sunat lah. Solat sunat isyraq. Duduk sekejap, baca Quran sekejap. Lepas tu masuk terbit matahari macam ni, kejap lagi ni kita pun solat sunat isyraq. Doa pada Nabi. Saya pun syukur, ya Allah, alhamdulillah ya Rasulullah, ya Allah, aku dapat bertemu. Dapat bertemu, solat dekat sebelah makam kekasihmu ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya pun balik tuan-tuan, kita pun kemaslah katil, nak balik, nak pergi naik bas, nak masuk bas, tapi handphone tak jumpa lagi. Masa tu hati masih penuh harapan. Saya kata, kalau di bumi Malaysia mungkin Allah mudah makbul, di bumi Nabi ni Allah nak uji aku lebih.
Tapi hati tu masih, aku yakin ya Allah, aku yakin dengan kalimah inna lillah ni pun datang daripada Quran. Bukannya kita ambil ayat mana-mana, itu daripada Quran. Inna lillah wa inna ilaihi, ayat Quran. Kan? Aku yakin ya Allah, engkau pasti. Saya tuan-tuan masa time Abu Mutawif kata kita nak buat umrah wida, ziaratul wida, ziarah Nabi terakhir. Pukul 11 pagi semua kena kumpul dekat bar, barang masuk dalam bas. Masa tu tuan-tuan, saya alihkan sikit katil, tiba-tiba betul-betul dekat kepala katil saya tuan-tuan, handphone. Padahal ibu-ibu ayah saya dah cari banyak kali. Dan yang terakhir baru ni saya hilang beg duit ni. Beg duit ni saya. Ada tinggal lagi tu. Tinggal lagi. Kan hilang dah tu. Saya ni jadi tak suka buat beg duit. Saya hilang beg duit ibu-ibu ayah pada bulan lepas. Masa pagi tu tengok pintu pagar terbuka, buat report polis. Sebab rasanya beg duit letak dalam kereta, buat report polis, kata beg duit saya ni kena curi. Seminggu hilang beg duit. Tak genti-genti baca inna lillahi. Tapi ibu-ibu ada satu benda yang saya nak bagi tahu sebelum saya ijazahkan amalan ni, saya ijazahkan ibu-ibu ayah. Bila kita rasa benda tu nak datang kepada kita, ataupun kita nak jumpa benda tu, kita akan rasa kita akan dapat rasa benda tu ada lagi. Ibu-ibu akan rasa benda tu. Bila kita rasa benda tu akan kita dapat rasa, rasanya macam dah ada dah betul tu. Saya yakin dah ada, tapi tak dapat lagi. Jadi saya punya isteri cari dekat satu rumah, tak jumpa. Buka almari laci, tak jumpa. Rupa-rupanya pada hari ke-7 ibu-ibu ayah, masa tu kita dah amalkan zikir tu dah banyak kali dah kan. Jadi rasa macam ada, tapi tak tahu. Tiba-tiba isteri buka laci yang selalu kita buka tu, dia duduk paling dalam sekali. Keluarlah beg duit daripada situ. Isi saya kata, abang, saya buka almari ni setiap hari sebab nak ambil barang kan, kita letak kadang-kadang contoh letangan kita letak, hari-hari buka, tapi dia duduk belah dalam, tak jumpa. Dan amalan ini saya bagi pada anak murid saya, seorang perempuan. Dia kata mak dia punya rantai, mak dia bagi dia rantai, hilang dekat asrama, tak jumpa. Lepas tu dia kata, Ustaz, boleh tak bagi amalan supaya barang hilang? Saya pun kata baca inna lillah. Malam ni baca banyak-banyak. Besok pagi dia telefon, awal pagi ni kita telefon. Dia kata, Ustaz, tak jumpa lah Ustaz, saya dah zikir dah Ustaz. Saya pun tanya, awak zikir inna lillah berapa kali? Ui, banyak, 100 kali Ustaz. 100 kali tak banyak, Ustaz kata. 100 kali sikit sangat. Kamu zikir 1000 kali. Dia pun zikir 1000 kali malam kedua. Lusa tu dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya jumpa emas tu di tempat yang saya sendiri tak sangka. Jadi tu tuan-tuan saya cakap tadi, kalau kita minta doa, kita kata, Ya Allah, aku yakin Engkau akan pulangkan barang ini dengan apa cara sekalipun. Kadang-kadang dengan cara yang kita tak sangka. Kadang-kadang kita tak letak pun barang tu dekat dalam laci, tiba-tiba ada dalam laci. Saya dulu ingat beg duit tu dalam kereta, tiba-tiba Allah pulangkan dalam laci. Ini semua kuasa Allah, ibu-ibu ayah. Kalau ibu-ibu ayah yakin, amalkan, besok boleh kongsi pada orang lain. Ini khusus untuk orang yang selalu terlupa barangnya, selalu tercicir. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadis yang saya bagi tadi adalah hadis sahih dalam kitab sahih Muslim, untuk maklumat ibu-ibu ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf dia.